Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, tujuan saya panggil pihak media kemari dan juga untuk memaklumkan bukan saja kepada pihak media dan juga kepada penyokong-penyokong Kelab Bola Sepak Johor Darul Takzim berkenaan dengan pengembangan, rancangan, status semasa dan juga polisi-polisi kami yang kami tetapkan untuk demi kemajuan Kelab Bola Sepak ini. Jadi yang pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang dapat hadiri pada hari ini. Dan what is it? You want me to use mic? It doesn't even work. So jadi berkenaan dengan yang pertama, untuk memaklumkan pada hari ini, tetapi perancangan ini pun dah lama saya tahu, berkenaan dengan Luciano Figueroa ingin pulang ke Argentina kerana ada family commitment, dan kami menghormati keputusan beliau. Dan juga pintu JDT sentiasa terbuka, tak kisah dalam apa-apa jawatan pun untuk Luciano, oleh kerana dia adalah official life member of the club, official ambassador of the club, sorry. So jadi kita punya head coach Benjamin Mora akan mengambil tugas juga sebagai manager, dan akan ada lagi seorang assistant coach yang akan datang untuk membantu Benjamin Mora. Kami dah ada buat masa ini Leo assistant coach, tetapi kami akan ada lagi seorang assistant coach, di mana akan ada department yang baru untuk memberi tumpuan lebih kepada fitness dan nutrition pemain, yang akan bekerjasama dengan the head coach dan juga the fitness coach untuk memberi lebih fokus kepada setiap individu, bukan saja dalam sebagai grup, tetapi setiap individu of pemain punya physical ability. Itu adalah rancangan kita. Buat masa ini juga saya bersyukur dengan, dan saya berpuas hati dengan pencapaian kelab untuk tahun 2020, iaitu juara dalam Liga Super Malaysia, Piala Sumbangsih. Saya rasa dalam masa yang susah ni, this challenging times of COVID-19, kelab pun banyak hilang, bukan hilang, tetapi affect kita punya financial stability. Ia adalah satu dugaan yang amat besar. Jadi tahun depan kami kena lebih kata berjimat. Dan untuk situasi Piala Malaysia dan Piala ACL, saya telah membuat keputusan untuk balancekan dua-dua tim kerana program tersebut bercanggah. Jadi affected dua-dua tournament. Jadi kita akan beri dua untuk ada pasukan yang tidak terlalu lemah, tidak terlalu kuat juga, tetapi lebih kepada balance kita di Qatar nanti. Oleh kerana jikalau nak tunggukan habis tournament ACL, ia juga akan efek pemain-pemain saya punya cuti, break, dan lepas tu tak sampai 5 atau 7 hari mereka kena kembali balik kemari untuk menjalankan pre-season. Jadi pemain adalah bukan robot. Pemain telah memberi kami segala-galanya tahun ini, setiap tahun. Jadi saya rasa ia adalah keputusan yang tepat untuk memberi mereka a good break. Bukan kami tidak hormat pertandingan ACL, kami menghormati dan anggap pertandingan ACL adalah amat mustahak. Tetapi saya kena membuat keputusan tersebut oleh kerana dah banyak sangat pertandingan-pertandingan ini didelaykan, dan ia akan efek kami punya persiapan untuk tahun depan. Jadi keputusan yang paling tepat buat masa ini adalah untuk hantar pasukan semi-balance, dua pasukan untuk Piala Malaysia dan Piala ACL.
dan juga memberi tumpuan kepada ACL sepenuhnya tahun depan. InsyaAllah saya berharap dan berdoa yang situasi tahun depan berkenaan dengan COVID-19 ini akan improve. So itu kita punya keputusan. Berkenaan dengan pemain baru, Diogo akan tinggalkan JDT ke Thailand, pulang balik kepada Thailand. Saya berterima kasih kerana saya memberi ucapan, tak silap saya beberapa minggu lepas ataupun 1 bulan lepas, semasa Piala Liga Super masih on lagi, tengah berlangsung, untuk mendedikatkan piala tersebut kepada Luciano Figueroa, kepada Diogo dan juga kepada Safawi. Jadi saya ucapkan tahniah kepada pemain-pemain dan juga jurulatih Coach Benjamin Mora yang telah memberi segala-galanya game untuk keluarga kita, iaitu keluarga JDT kita, iaitu Diogo, Luciano Figueroa dan juga Safawi. Tetapi kita juga akan ada replacement. So, Camilo de Silva daripada Brazil yang main di Tijuana. Saya pun telah tengok pemain tersebut begitu lama, tetapi 2 tahun lepas saya tidak boleh sign beliau kerana beliau agak mahal sikit, beyond kita punya budget. Jadi dia akan datang kemari untuk replace Diogo. Dan juga by 1st of December, Daniel Ame akan jadi JDT punya pemain officially. Itu adalah perancangan yang sangat lama. Dan juga kemungkinan lagi seorang pemain tempatan. Bukan dalam perbincangan, saya tengah tengok macam mana situasi tersebut. Yang lain-lain dalam position midfielder ataupun attacking ataupun defending, akan kami serapkan juga pemain-pemain daripada JDT 2 untuk memberi peluang, dan mereka akan ada di first squad kerana saya begitu yakin dan amat puas hati dengan pemain-pemain muda kami punya prestasi, dan they have been developing very well, so I'm going to give them the chance in the first team. Jadi lagi satu berkenaan dengan commercial, Padang juga, for remaining of Piala Malaysia kami akan bermain di Lakin. Oleh kerana saya tutup Padang, saya tak berapa puas hati dengan prestasi Padang di Stadium Sultan Ibrahim. Jadi kita ada buat upgrade, iaitu Padang akan siap pada Januari tahun depan. Mid Januari tahun depan, Padang akan siap fully untuk pakai. Jadi remaining of this tournament kami akan bermain di Stadium Lakin. Berkenaan dengan commercial, dengan misi 1 bilion JDT, 1 bilion ringgit, kami dalam peringkat yang terakhir discussion untuk finalisekan by tahun depan. So JDT will be recognized as a 1 billion ringgit club. Dan buat masa yang sama kami juga ada 4 international companies. Saya tidak boleh reveal nama buat masa ini. Bukan sahaja yang akan meniaga di dalam stadium, tetapi juga akan be in charge of controlling stadium dan sponsor the team. 4 syarikat antarabangsa. Benda ini adalah amat positif apabila klub yang kami bina ini, JDT, mendapat sambutan yang hebat oleh syarikat-syarikat luar negara. Jadi itu saja yang saya ingin menyampaikan kepada penyokong-penyokong JDT dan pihak media berkenaan dengan perkembangan, isu semasa dan juga perancangan klub. Jika ada soalan, please. Tidak, saya akan simpan dia di sini untuk Piala Malaysia. Selepas itu dia akan balik, mungkin bercuti di Brazil dan balik ke Thailand. Saya ada Fernando Rodriguez untuk akan ke ACL. Camilo de Silva. Dulu main di klub di Mexico, di Tijuana. Sama klub dengan Lucero pelik Tijuana depa. Sama klub dengan Lucero. Kami dah lama nak bawa beliau ke sini kerana cara permainan dia sesuai dengan JDT. Tetapi oleh kerana bajet saya kurang, saya kena tunggu lagi 1 atau 2 tahun. Saya bersabar dan alhamdulillah, oleh kerana tunggukan kontrak dia dah selesai, dah tinggal beberapa bulan lagi dengan klub, saya dapat sign pemain tersebut.
dalam 31 tak silap saya. 31 years old? 32? 32 years old. 32. Tak ada, saya rasa Coach Benjamin Mora telah berjaya bermain dengan falsafah yang saya inginkan begitu lama. Dan kita boleh tengok daripada result, saya tak payah cakap apa-apa, boleh tengok daripada result sendiri. Dan dia adalah pencapaian yang amat bagus dan juga menjaga keharmonian dalam bilik persalinan antara pemain-pemain dan juga buat masa yang sama memberi peluang kepada pemain-pemain muda yang amat mustahak sekali. Dia berani rotate pemain-pemain muda. So saya suka dengan cara dia bekerja dan saya extend kontrak dia. Saya extend buat masa ni dalam 2-3 tahun. 2-3 tahun. Yes, pemain Felda United, bintang negara yang saya rasa potensial amat besar, masih muda dan banyak exposure kita boleh beri pemain tersebut di JDT dan juga to include dia dalam ACL punya squad untuk tahun depan. Pada awalnya dia tak ada tahu sebab dia mention ada klausul-klausul tinggi yang JDT tetapkan. No. Saya rasa dia tak cakap macam tu. Saya rasa dia cakap JDT tak setuju oleh kerana Felda memberi klausul tertinggi. Bukan pemain tak nak datang. Siapa pemain tak nak datang sini? Felda minta saya bayar 1 million. Masa tu saya rasa harga tersebut tak masuk akal untuk pemain begitu muda. Dan kami tunggu sampai kontrak dia habis. Itu apa yang saya buat. Semua sekali akan ada. Semua sekali akan ada. Tak ada sama juga. Cuma ada beberapa pemain muda macam Ramadan, Arif Aiman, Feroz akan naik. And mungkin ada lagi seorang left back juga muda, 19 tahun daripada JDT 2. And at the same time itu saja buat masa ini. Saya tak boleh, saya pun tak nak beli pemain-pemain ramai sangat kerana saya rasa kestabilan pasukan adalah segala-galanya. Dengan bawanya dilatih JDT 2 kami musim, adakah kita dia dapat naikkan pemain-pemain muda untuk dapat diserahkan ke skuad utama? Kita punya pasukan akademi hingga ke pasukan JDT 2, tugas dan peranan mereka hanyalah untuk mengajar pemain, untuk adapt to the style of football the first team is playing, dan juga memberi banyak game time dan exposure. Selepas itu dah berjaya dan pemain-pemain tersebut apabila sudah bersedia, mereka boleh naik ke first team. Tetapi itu pun depending on Coach Benjamin Mora punya penilaian, Sporting Director Martin Press dan juga Technical Director Alistair Edward, termasuk dengan saya membuat keputusan yang terakhir. Jadi kita pun tak nak rushkan pemain-pemain tersebut. Kita nak take time. Kalau saya bagi satu contoh yang terdekat, Afiq Fazail, kita tak pernah rush naikkan dia secepat mungkin. Kita slow build dia up, and for the last 2 years he have been superb for the first team. Tentang squad yang mention balance ACL dan balance nanti. So adakah pemain squad pun akan dibalancekan? Sama juga. Pemain-pemain foreign akan dibalancekan untuk memberi balance strength. Tetapi kerana saya tak nak anggap Piala ACL itu tidak mustahak, ia adalah mustahak, tetapi juga saya ingin juga memberi exposure kepada pemain-pemain muda. For the first time dia orang dapat merasa memain international tournament. So kita kata lain pemain yang selalu bagus sepadan dapat peluang beraksi untuk balance. Dua-dua. Betul tu mention tentang projek 1 billion. So setakat percentage berapa persen dah? Saya rasa we are now in dalam 70%, 75% to 80% dan saya kena finalize beberapa benda lagi untuk kami dapat penuhkan syarat-syarat tersebut. So agak dalam tempoh tahun lepas tu agak dengan finalize dia berapa? Saya rasa should be mid next year.
Ini soalan saya rasa jelas, clear daripada wakil pihak-pihak penyokong ataupun siapa-siapa. Ada ke soalan-soalan berkenaan tim ke apa? Ada player yang akan tim tahun ni? Tak ada. Hanya Diogo. Sawawi dah pergi. Itu saja. So, apa mengenai Safawi, adakah dia kontak itu hanya Kami keep in touch. Boleh katakan setiap hari kami berhubung untuk tahu macam mana dia di sana, dan saya juga in touch dengan owner club tersebut untuk pasti dia dijaga di sana, semua benda baik, layanan kepada dia dan juga latihan-latihan yang mereka beri kepada dia. Dan saya wish dia all the best. Kita tengok macam mana. ada caretaker untuk dia? Of course ada orang-orang di sana yang tengok-tengokkan dia juga. Pandangan macam tengah pandangan netizen contohnya. Bila seorang pemain itu ke sana mesti nak kena main first level. Padahal orang tak faham. Dia kena main dulu dekat Saya rasa penyokong bola sepak tanah air kena faham proses. Kita datang daripada ranking dunia yang amat rendah. Apabila pemain-pemain kita keluar negara, mereka akan ada kompetitor dalam pasukan mereka sendiri daripada negara macam Brazil, Colombia, ataupun Ukraine, negara-negara yang ranking sangat tinggi di dalam dunia. Dan juga mereka daripada kecil telah diberi pendidikan bola sepak yang level lebih tinggi daripada liga kita di sini. Jadi walaupun pemain tanah air kita, pemain Malaysia kita begitu berbakat, tetapi mereka perlu time untuk progress, untuk menuju ke hadapan, untuk berkembang. Jadi kita kena menghormati masa yang diberikan oleh kelab tersebut, dan kita kena trust dan yakini dengan proses tersebut. betul-betul siapa yang dah mention dia terkejut bila latihan tu semua musuh. Dia orang training is all out 100%. Yes. Compared tu masa JDT boleh kurang senda training. Oh, tidak. Konsep tu macam yang diamalkan di Portugal tu semua orang cuba Konsep itu dah kita bawa di sini dah 3 tahun. Awak boleh tanya mana-mana pemain di dalam JDT. Saya tak pernah nilai pemain daripada game punya performance. Saya dan pihak directors kami dan juga kami punya jurulatih menilai seseorang pemain itu daripada latihan. Jadi kalau anda datang film, ambil video dengan latihan-latihan JDT dan bandingkan dengan mana-mana pasukan lain, anda akan dapat jawapan di sini berkenaan dengan intensity tersebut. Kerana kalau awak training 20%, lepas tu bila lawan nak main 100%, you will suffer. You have to train 100%. So then you will put 110% dalam perlawanan-perlawanan tersebut. So that itu kita dah terapkan dah lama sangat. Dan juga insyaAllah kalau hujung tahun ini, by early next year, kami juga akan melancarkan kami punya medical hub, JDT Medical Hub, and juga end of next year ataupun mid next year, JDT Gym yang akan di-open to public seberang jalan di stadium ini, buka kepada public, and membership dan seterusnya dengan jurulatih, fitness coach dan nutritionist yang handal untuk saya promote program-program belia saya to live a healthy lifestyle. So this ada lagi 2 projek JDT yang akan dibangunkan. The club at least lost dalam 35 million this year. So saya harap next year insyaAllah kalau ada improvement dalam segi ekonomi, dan kita boleh recover balik all the losses within 1 or 2 years. Tawaran pemain-pemain itu adakah gaji mereka kekal atau ada penurunan? Semua benda kekal. Semua benda kekal. Mungkin pemain-pemain muda ada sikit peningkatan, sikit improvement. Pemain-pemain muda.
yang mana dilanjutkan kontrak, tetapi the senior players kekal sama. Jadi dia kekal. So dia puas hati dengan apa yang dia dapat sekarang. Sudah tentu. Saya rasa JDT menjaga kebajikan pemain semua sedia maklum macam mana. So it's clear. So yang dia pemain paling lama is Aidil lah tentu kan. Yes, ideal. Isu Haris yang sebelum ni Haris Harun. Haris Harun is a JDT player. Itu adalah JDT punya captain. So dia tak ke mana. Dia hanya sambung belajar dia saja. Ya. Dia hanya sambung belajar, buat masa sama, masih main di JDT macam biasa, dan sambung dia punya belajar. Which masa dia beritahu kepada saya, dan saya menyokong keputusan beliau dan support his decision. Anything else, guys? Ada apa-apa lagi? Okay, terima kasih. Assalamualaikum.